لنا القرآن وسهل لنا أحاديث النبوية كشعلة ونبراس نهتدي بهذين المصدرين في ظلام الجهالة والضلالة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولى وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Lapang dan sihat, kita masuk dalam pengajian kita seperti jadual yang telah ditetapkan kepada saya, kena mengajak bab fiqh. Bab fiqh pun demikian. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal diri kita dulu. Kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada An Abi Musa Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa Adam min qabadaha min jami'il ardi فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. Hadis hasanun sahih yang bawa maksud daripada Abi Musa Al-Ash'ari, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta Adam min qabdatin, daripada seraup atau daripada segenggam tanah. Qabadaha, yang diraup, bahasa Kedah kata raup, yang diambil daripada seluruh pelusuk muka bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, makanya lahirlah. Ja'a tu makna datang, tapi lahirlah keturunan Bani Adam, anak cucu Tok Adam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam, ala qadril ardi, ikut saiz tanah yang diambil oleh Allah Ta'ala di segenap pelusuk muka bumi, ikut saiz. Faja'a minhum, maka lahirlah di sana anak cucu Tok Adam yang pelbagai warna, antaranya kala merah, kala putih, kala hitam, ikut saiz tanah. Cuma kita duk dengar, kita ni benih Tok Adam pada tanah, tapi cerita asal dia macam mana? Sabda Nabi dalam hadis ni yang dibawa kepada kita An Abi Musa Al-Ash'ari, Nabi bersabda, beritahu kat kita, Allah jadikan Adam Nabi dan Rasul, manusia yang pertama, daripada seraup tanah, segenggam tanah yang dikutip, yang diambil di seluruh pelusuk muka bumi. Dan zahirnya keturunan Bani Adam ini mengikut saiz tanah. Antara mereka kita sendiri, tuan-tuan dan puan, ada yang kala merah, ada yang kala putih, ada yang kala hitam. Dan di kalangan warna-warni
anak cucu Tok Adam itu ada yang bersifat lemah lembut, as-sahlu wal haznu. Ada manusia benih Tok Adam kasak, al-haznu, bukan huznu, al-haznu. Wal khabisu, ada yang jahat. Wat tayyib, ada setengah daripada mereka jadi orang baik-baik. Betul no, betul ya no. Kita boleh tengok bila baca hadis ni, kita boleh gambar dah. Memanglah warna-warni anak cucu Tok Adam ni. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kala merah. Kita orang Kedah ni, bangsa Melayu kita ni mungkin kacuk macam-macam. Nak kata hitam sangat dak, putih sangat pun dak. Ada kasak gelegak daripada dia tu dia kasaknya. Ada yang lembut, lemah lembut, cantik tengok. Tapi bukan lembek nah. Lembek tu ada juga. Hak tu pado tu hak lembek. Dan pula penciptaan Adam ini, Allah telah memberitahu kepada muka bumi. Allah beritahu kat tanah, kat bumi ni, wahai bumi, aku nak buat manusia yang bernama Adam dan keturunannya. Dan Allah perintah 3 orang malaikat, tugas-tugas khas. Macam di dunia ni ada menteri dengan tugas-tugas khas. Mereka ni diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada 3 orang malaikat, tugas-tugas khas untuk turun ke muka bumi, pi ambil seraup segenggam tanah, pi kutip semua ni segenggam. Genggam macam mana? Bukan genggam takkan Allah ada genggam kot. No. Segenggam, genggam malaikat, bukan genggam Allah. Malaikat tu pergi genggam tanah, buat naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bumi tu, bila malaikat Jibril mai turun, dah diperintah oleh Allah Ta'ala turun ke bumi, nak ambil tanah seraup. Sampai di bumi, bumi kata, wahai malaikat Allah, jangan ambil aku. Bumi pun tak berkenan dengan kita. Jangan ambil aku. Kalau tujuan nak wujudkan manusia keturunan untuk anak buat Tok Adam ni dan zuriat dia, ada yang baik ada jahat. Bumi tak redha ambil hak jahat, untuk jadi manusia jahat tu dia tak bagi. Malaikat tu ambil. Malaikat ni bila dah dengar rungutan bumi macam tu, dan naik menghadap Allah Ta'ala balik. Jibril, wahai Tuhan kami, saya tak ambil apa-apa pun walau sebiji pasir. Pasir apa? Kata bumi, kata kalau ambil tekat, ambil nak naik cipta Adam, ada sebahagiannya jadi orang jahat, tak payah duk ambil dia lah. Bumi pun tak kenal dengan kita no, tu Haji no. Rupanya saya macam tu dah. Allah perintah pula malaikat Mikail turun. Mikail turun pun jawapan yang sama juga, jangan ambil aku. Bumi tak bagi. Naik menghadap Tuhan, jawapan yang sama juga. Bumi tak izin, jemput dia awak naik segenggam seraup tu. Allah perintah malaikat yang 3. Hak ni kemah ni. Gak-gak malaikat mana no? Malaikat Azrail. Azrail kan cengih. Sikap dia tegas. Kan malaikat ni dia hamba Allah yang sangat mulia. Selalu saya cakap daripada bertahun-tahun dah. Malaikatullah ni, malaikat Allah Ta'ala ni, bila diperintah apa pun mereka akan ikut, tak akan bangkang, tak akan ingkar titah perintah Allah. Dia ibadul mukramun. Yang kata malaikat ni hamba Allah yang sangat mulia, tak pernah tahu menderhakai Allah walaupun sesaat. Dan duk kalut ni kita lah.
Bila Azrail turun, dia turun-turun, dia sambak je. Hang bagi pun aku ambil, hang tak bagi pun aku ambil. Tu Azrail. Macam dia nak main cabut nyawa kita lah, bukan dia turun main. Kesian dekat tu pengurusi dia kata muda lagi, anak baru kecil-kecil. Dia tak ada ayat tu pada dia. Allah perintah hang turun pi cabut nyawa si A tu, tetap dia turun cabut. Dia tak tikai apa dah. Dia turun-turun tu dia raut tanah. Buat naik menghadap Allah Subhanahu Taala, ni dia tanah yang Tuhan ku minta padaku. Lepas itu diperintah pula Azrail huli dia. Huli buat rangka rupa parah tu Adam. Macam anak cucu kita duk uli tanah liat di sekolah tu, ambil main macam-macam warna tanah, hitam ada, putih ada, keras ada, lembut ada, kasar ada kan. Uli dah jadi dah cipta rupa parah Adam alaihi salam. Malaikat lalu pakat-pakat masih lalu tengok segaknya. Siapakah ni? Malaikat ingin tahu siapa. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sadaqallahul azim. Bila dia nak cipta Adam ni, Allah bagi tahu kepada para malaikat. Malaikat seraya ingin tahu, bukan protes. Siapakah yang ada kelayakan nak protes Tuhan? Malaikat ni dia ingin tahu. Pasal dia tahu dah perangai manusia ni ada sebahagiannya teruk, ada sebahagiannya bagus, ada jahat, ada baik. Sebab tu malaikat kata dengan Allah Ta'ala, bukankah manusia itu yang Tuanku nak buat, yang kata Adam Abul Bashar ni, perangai anak cucu tu Adam ni, suka buat kerosakan, yufsidu fil ardi, suka buat kerosakan di muka bumi, wa yasfikud dima, suka membunuh, menumpah darah. Hari ini memang clear pun, ditinggalkan tanpa ada ruh, letak duk tempatnya di uli tadi ni selama 40 tahun. Bukan sat, lama, bukan 40 hari, bukan 4 tahun, 40 tahun duk keras, kiang, jadi tembikar, jadi tembikak kata orang Kedah. Lepas itu dipindah balik, letak di depan pintu syurga. 40 tahun pula. Dah 80 dah tahun tu. Lamanya. Tu tak ada roh lagi tu, baru rupa tanah liat. Tanah liat rupa Tok Adam, Nabi Adam alaihi salam. 40 letak duk kerin kuntang tahun tu, jadi tembikak keras. Ubah lagi pula kedua 40 tahun pula duk depan pintu syurga, tak masuk dalam syurga lagi. 80 tahun. Lepas itu disiram dengan hujan kedukacitaan dan hujan kesukacitaan. Setahun duka cita, setahun sukacita. Maknanya kalau kita uli roti canai tu, bubuh ayak ada macam-macam, ayak busuk, ada wangi, ada uli. Tapi malaikat bila tengok tu Adam, segaknya dia kata, apa dia ni? Siapakah gelangan ini? Malaikat ingin tahu.
Tapi malaikat tahu perangai kita dah. Segaknya betul lah macam Allah abadikan dalam suratin. Suratin anu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang kita ni segak tuan-tuan dan puan-puan. Berbanding dengan makhluk Allah yang lain, kita paling cantik. Itu Allah dah materai dalam Quran dah ahsan, terbaik. Tapi kebaikan kita, kejadian kita, kebaikan kejadian kita tu ingat ayat tu tambah summa, selepas itu summa radadnahu asfala safilin. Allah turunkan darjat manusia yang elok tadi serendah-rendah darjat. Kalau serendah-rendah ni maksudnya bawah daripada makhluk yang tak ada akal. Allah bagi akal kat kita, Allah bagi nafsu. Sebab tu iblis bila dikeluarkan dia pada syurga, dia bukan puas hati pun dengan Tok Adam duduk dalam syurga. No? Bila dah itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila dah dimandi dengan hujan setahun hujan duka cita, setahun hujan sukacita, duka cita setahun, sukacita tahun jurih. Badan Tok Adam yang tak bernyawa tu, kalau kita kata hak kita duk beli kat budak-budak bawa bateri tu kan, boleh teriak ada kan, mahal lah sikit. Mana Adam ni tak ada apa-apa, masih lagi tanah liat yang dihuli. Cuma istimewanya tanah liat yang nak dicipta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah perintah malaikat hampa pi ambil tanah yang istimewa untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencampur sekali dengan adunan tubuh tu Adam tu, masuk sekali genetik hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Nak buat Adam tu tanah untuk jadi Muhammad ada dah dalam diri tu Adam. Dalam gambar tanah liat tu dah ada dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi kita sampai teratur tu. Subhanallah, hebat sungguh. Kita betul jadi umat Muhammad, alhamdulillah. Nak buat Tok Adam pun tanah untuk dia asin. Kita ni nasiblah kena tanah di Sudan, keluar anak main hitam merlit. Saya kata apa, turun di benua India hitam merlit juga. Itu bukan jenis layang api, tu keluar main ori macam tu dah. Kita ni keluar main sawah matang, merah sangat dak, putih sangat dak, duduk tengah-tengah. Nah, nu cahak sini hak cahaya nun alif depa pak putih kuning. Tu jenis tanah yang dijemput di Indo-China tu, jadi depa macam tu. Sebab Allah perintah malaikat pergi kutip tanah-tanah liat seluruh dunia ni, seluruh muka bumi. Buktinya sebab tu dalam hadis ni dia kata faja'a banu Adam ala qadril ardi. Zahirnya anak cucu tak Adam ni mengikut saiz tanah yang terciptanya kita. Rupanya no, tu nak kata hitam sangat dak, tapi alhamdulillah comel dia terang tuan kita no. Okey. Nah, alhamdulillah. Apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hang putih ke, hang hitam ke, hang kelabu ke, hang kasak ke, hang lembut ke, hang baik ke, hang jahat ke, adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai manusia di dunia ni. Tak kira kala apa. Sebab tu soal iman ni tidak ada beza antara orang Arab dan bukan Arab. Hitamkah, putihkah kamu, Allah kata aku nak tengok dah takwa kamu tu, bukan nak tengok rupa paras. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tak tengok rupa paras kita. Hang segak ke, tak segak ke, Allah tak tengok pun. Benda ni sementara, palsu je bagi kita.
Main umur masa muda-muda dulu baru-baru beranak, semua orang berkenan. Tengok muka anak-anak baru beranak, subhanallah, manis yang pasal wangi cium anak cucu kita kan. Meto siapa teri nak cium, kedot Allah. Tak hidung lepas pi dalam mulut tu, kenduk. Tak segak dah. Walaupun title Ahsanit Taqwim tetap pasal Allah buat kita special. Jadi lamanya Tok Adam nak dapat roh tu setelah 80 campur 2 hak hujan sukacita tu campur 2 tu jadi 82 tahun. Lepas tu baru ditiup roh masuk dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Panjang cerita. Roh ni bila Allah perintah dia masuk dalam badan Tok Adam, wahai Tuhan kami, roh pula mengaduhai pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk lagu mana? Dia kata badan Tok Adam halus je. Dia kata masuk boleh ke tak boleh, sempit ke macam mana sekalipun, kena masuk. Roh tikai nak masuk dalam badan Tok Adam. Tuhan kata masuk. Walaupun payah, kamu kena masuk dalam diri Tok Adam. Wahai roh, masuk dalam tubuh badan Tok Adam. Maka Allah tiup roh daripada bubun kepala turun sampai mata, celik nampak dunia, subhanallah. Lepas itu bila roh sampai tang hidung, Sayyidina Adam alaihissalam bersin, piang. Perkataan yang pertama diucap oleh Nabi Adam bila roh sampai tang hidung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak kita duk bersin kata macam tu? Ada orang tak kata? Apa ada? Acem, ambil dia bersin tak berhenti-berhenti tu orang tu yang tak manusia. Ambil bersin, sungguh hari ini apa jadah tu? Sepatutnya dia kena kata macam Sayyidina Adam kata, Acem, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang dengar tu kena kata apa? Yarhamu, yarhamukallah. Bagi orang laki-laki ka, bagi orang perempuan ki, kaki. Yarhamukallah, yarhamukillah. Lepas itu orang yang bersin bila dengar orang ucap itu, dia kena jawab, Yahdina wa yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah, Allah memberi rahmat pada kita semua. Itu orang yang bersin. Itu pun payah Acim, relax apa tak bunyi. Nah, yang bunyi meratus. Bersin tak berhenti. Silap tang mana pun tak tahu. Kot nak syukur nikmat Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Bila bersin tu keluar penyakit, kuman COVID-19 terbang pi dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keluar dah COVID-19 pada aku. Lah ni. Bila nak habis tahu main varian baru pula dah. Nah, bila dah orang bagi laluan kat kita, kita lupa dah katan manusia ni. Dia jadi macam kebau keluar kandang, kebau pok tu. Sa lepas tu dia langgak ikut sedapnya. Baru ni pula Tan Sri pengarah kesihatan abang meningkat pula dah, naik pula dah COVID-19. Tidak turun dah, rencana naik pula dah. Pasal kita juga. Betul ya dah ayat saya baca tadi, yufsidu fil ard wa yasfiku dima, buat rosak di muka bumi dan suka buat tumpah darah. Yang kata manusia tu, turunan Tok Adam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ni saya langsung terus kepada bab nikah, kemuncak dia. Dan pula tuan-tuan dan puan-puan, Tok Adam ni tinggi dia, Masya Allah, Tabarakallah. Masjid ni dia tak boleh semayang ni. 60 hasta, agak-agak tinggi mana. Tinggi Sayyidina Adam alaihissalam 60 hasta. Lepas bumbung tak? Lepas Nasib baiklah anak-anak cucu Tok Adam halui-halui. Tidak, masjid nak kena buat tinggi macam langit tu.
Pakai langit tu lah jadi bumbung. Panjangnya Abul Bashar Sayyidina Adam AS ni, panjang dia 60 hasta. Dijadikan dia seorang, termangu-mangulah Sayyidina Adam dalam syurga. Nikmat banyak, makan seorang tak larat nak makan. Nak kecapi nikmat Allah Ta'ala dalam syurga tak terkecap, pasal terlampau banyak nikmat dalam syurga. Allah cipta kekasih dia Sayyidah Hawa yang diambil tulang rusuk Sayyidina Adam, dibuh nama anak cucu kita Siti Hawa. Orang kampung Siti itu bahasa Melayu, dan bahasa Arab Sayyidah Hawa. Siti itu Said lah, tuan, puan. Siti Hawa. Kita berbuat cucu kita Siti Hawa. Ambil sempena nama wanita pertama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ambil daripada badan Nabi Adam alaihissalam. Jadilah wanita pertama dalam sejarah tamadun manusia, jadi isteri pada Hawa, duduk dalam syurga. Tapi Allah bagi garis pandu dah, SOP dalam syurga. Wahai Adam dan Hawa, jangan langgak, jangan pi langgak makan buah pokok tu no. Allah bagi SOP dah tu. Lah ni terkenal dengan SOP ni sejak COVID-19. Allah kata Adam dan Hawa, jangan hampir pokok tu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Pasal apa? Fatakuna minaz zalimin. Kalau hampa hampir pokok tu, hampa akan jadi dua orang tu, Adam dan Hawa. Jadilah kamu berdua, Adam dan Hawa, minaz zalimin, di kalangan orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Bukan salah siapa-siapa. No. Kalau kita duk langgak titah perintah Allah di muka bumi ini pun bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Kita mengaji, kita tahu, tapi sikit tak takut. Tinggal sembahyang gitu-gitu je. No. Tak kisah pun. Masa Covid baru-baru hari itu, Allah merintih nak main masjid. Tuan-tuan faham nak merintih? Bahasa tempat saya lah, kandutlah nak masjid. Bila dah Covid terbuka, jatuh dia punya nilai pun, dia punya kuantiti dah turun tinggal sikit. Boleh rentah daerah, rentah negeri, sempadan negara pun setengah-setengah dunia buka dah. Tapi di Britain tutup balik pula dah. Tadi saya tengok bahasa mencanak naik pula, pelitup muka kena up balik pula. Kita pun kalau duduk biar tu ikut cita rasa, ikut rasa binasa. Orang tua kata betul. Kita akan kena kali kedua, mungkin kali ketiga kalau kita tak taat dengan SOP ni. Orang kita ni degil kata orang tempat saya, degil. Dia kata pakai pelitup muka pun kena, tak pakai pun kena. Ingat kita sebagai orang Islam, usaha, ikhtiar, doa, tawakal kena ada. Pakai nak tawakal gitu ya tak boleh. Kalau Tuhan kata nak kena, kena. Kalau Tuhan kata tak kena, tak kena. Itu orang nakal. Syaqiyun minal ashqiya. Dia panggil kenakalan manusia. Tak takut pun. Betul juga bekak sekali akal kata sungguhlah. Hang pakai mask pun kena, tak pakai pun kena. Macam demam sakit kepala lah, duk makan ubat. Tuhan bagi sakit kepala, bagi demam, dia bagi sakit, dia bagi lega. Serahlah kat Allah Ta'ala. Tak sah duk ikhtiar, tak sah duk usaha. Duk jumpa doktor apa demam, biar lega sendiri ya. Allah bagi demam, dia lega sendiri. Allah bagi lega. Yang Nabi tinggal kat kita, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat, illal maut, kecuali mati. Ajal muallaq, ajal mubram.
Demam pergi makan ubat lega, alhamdulillah. Tu penyakit main dah masuk dah, sakit kepala, demam. Tapi ambil Panadol, jumpa doktor, dia bagi ubat, makan-makan dengan izin Allah Taala, ubat tu jadi asbab. Makan-makan lega, alhamdulillah, boleh pergi semayang dengan elok, boleh pergi buat kerja dengan hebat. Ikhtiar, kan? Ada yang kita duk cucuk vaksin tu, dos pertama, kedua, ni lah yang ketiga, dos apa? Yang ketiga ni? Booster. Saya ada anak dan menantu, 2 orang doktor. Masa awal-awal lu rajin telefon kat tanya. Saya kata macam ni lah. Itu ikhtiar. Tapi yang mendukacitakan umat Melayu ni, dia hebat pada saintis lagi. Sasa duk cucuk tu dalam ubat COVID-19, vaksin tu ada macam-macam tu. Dia punya konten dia tak ada lemak babi bah. Contoh-contoh. Tu ikut perangai apa? Perangai Yahudi ya tu. Dajjal lagi. Ada orang kata keluar sampai Dajjal lagi. Tu ikut Dajjal tu. Subhanallah. Dah duk sakit, hang dak berubat buat apa? Hak kata Dajjal dia pun demam bercari doktor riuh. Makan berapa Panadol. Allah bagi sakit, dia lah bagi lega. Allah kata tak mati, tak cucuk pun tak mati betul? Tapi kalau kita tahu dah benda tu mudarat, bahaya. La darara wa la dirar. Jangan kita dah sakit bawa penyakit pergi kat orang tak sakit. Kalau dalam kampung tu ada orang sakit, kita jangan pergi ziarah dia sebab takut pergi lagi dia jangkit. La darara wa la dirar. Hak ni ulama cerita daripada sejak zaman berzaman dah. Tapi masanya praktikal mai COVID-19. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Tolak bala itu terlebih baik daripada nak cari kebahagiaan hidup. Tolak bala, darul mafsadah, tolak bala. Pi cucuk tu nak tolak bala lah tu. Pada pandangan doktor-doktor pakar, dengan jarak semeter, insya-Allah keboleh jangkitan tak jadi. Pasal mungkin power graviti tarik tak kuat-kuat, no, dia tak boleh nak jangkit orang. Pada pandangan saintis dan doktor pakar, ulama pun putus juga berdasar pada ruh hukum tu. Orang cerdik pandai saintis kata penyakit ni gini ubat dia hani. Ikut jalan. Kita bukan saintis, kita bukan doktor. Panadol pun tak reti buat pun. Nak pandai apa tahu Saya cakap ni macam meletak lah. Tapi orang kita ni disiplin ilmu tu tak mau pergi cari. No, bila COVID-19 mai boleh masuk masjid. Macam ni juga daripada hari tu okey. Daripada sebelum COVID mai tak. Tak tu. Saya ni seolah-olah duk dalam konti RTM Malaysia Kedahnya. Cakap seorang-seorang. Nah, seolah macam tu lah. Ad-darurah tubihul mahdzurat. Itu kaedah tuan-tuan. Dalam keadaan kritikal, mengharuskan benda yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan-keadaan tertentu. Satu saya nak tanya, kita duduk semayang, merapatkan saf tu hukum wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Rapatkan saf. Cuba kata Ustaz. Wajib ke sunat? Wajib sunat? Sunat. Sunat. Apa makna sunat? Sunat ni hang dalam keadaan biasa merapatkan saf itu dapat pahala. Dalam keadaan darurat jangan rapatkan saf. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Tolak bala
terlebih baik daripada bila kena penyakit baru nak buat ubat. Tu tak aci. Dalam agama ni sebelum sakit jaga dulu. Wiqayah, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jaga itu lebih baik pada berubat. Bila dah kena sakit baru nak berubat. Critical, oksigen tak cukup, jantung rosak, hati rosak, dia renyih oleh COVID-19. Boh masuk hidung pun tak dia nak nyawa, dah hancur dah jantung hati. Kembalilah ke rahmatullah, jadilah gemulah, banyak mati. Sebab tu kita hidup di dunia ni, bila Allah cipta tu Adam dan kita ni sebaik-baik bentuk, Tuhan bagi akal. Gunalah akal, fikir sejauh mungkin. Adakah keputusan ini baik untuk diri kita dan masyarakat? Kita nampak maslahah ammah, untuk kepentingan kebaikan umum. Kita kena hormati pendirian ulama dalam Malaysia dan seluruh dunia, berpendirian bahawasa dalam keadaan kritikal ini, jarakkan semayang kamu, jagakan kesihatan kamu, basuh tangan, pakai mask dan sebagainya. Salam pun tak boleh dah duk peluk-peluk cium macam dulu, tak boleh. Assalamualaikum, itu yang paling baik, tak sentuh tapi mulut keluar Assalamualaikum warahmatullah. Kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam bila dia bersin tadi, Sayyidina Adam bila dia bersin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, malaikat yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawapan salam daripada para malaikat bila Adam dah bersuara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, subhanallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagi salam ni tuan-tuan, jangan sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi. Taruh sikit wabarakatuh bagi orang jawab, barulah kawan nak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tu? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah masuk lagi. Dah kan? Sikit lagi. Kita masuk, dah kenal itu Adam siapa. Kita masuk sikit babul munakahat. Tajuk, lihat perempuan yang dicadang untuk dikahwini akannya. Wanita boleh tengok perempuan itu pada muka dan dua tangan sahaja, sama ada yang zahirnya, ni zahir, batinnya hingga ke pergelangan tangan dia, walaupun tanpa izin wanita yang kita bercadang nak ambil buat isteri tu. Boleh tengok hukum sunat. Tengok tangan tu gambaran seluruh anggota dia. Tak payahlah duk selak sana selak sini. Tapi lah selak habis dah kot no. Sebelum menikah selak habis dah. Tuhan kata muka dan telapak tangan zahir dan batin tanpa izinnya boleh, sunat hukum dia. Adakah harus bagi lelaki melihat selain pada muka dan tapak tangan wanita tadi? Haram hukumnya. Tuan-tuan fikir tengok anak cucu kita duduk tang mana. Dia bukan dekat tengok muka dan tapak tangan dah. Tengok habis dah. No, belek, perut kudi upah biji, tik lalat dah upah biji. Semua tahu dah. Sedangkan syarak kata, hukum Tuhan kata dalam bab fikahnya, boleh tengok muka dan dua telapak tangan zahir dan batin telapak tangan walaupun tanpa izinnya. Boleh. Tapi kalau nak tengok lain pada muka dan dua telapak tangan, haram hukumnya dan tidak harus. Haram maknanya tidak harus, tak boleh ya? Jangan tengok.
Begitu juga sebaliknya, bolehkah seorang wanita melihat lelaki yang dikehendakinya untuk menjadi suaminya? Hukum dia sama juga, sunat bagi perempuan tengok lelaki tersebut selain, dia lain sikit, beza sikit antara perempuan, selain daripada pusat dan lutut laki-laki itu. Perempuan muka dan lapak tangan, orang laki-laki tolak pusat dan lututnya. Pakai seluar pendek no? Pakai seluar tarik naik katuk pusat, lepas lutut sikit, okey lah. Orang lelaki lain telanjang tak apa dah. Makna bakal isteri boleh tengok kita tolak pusat dan lutut, itu tak boleh. Nah, banyak pelanggaran kita buat di dunia no. Ya Allah, na'udzubillah. Padahal Tuhan marah dia bagi COVID-19 pun no. Dosa manusia buat banyak sangat. Apa hukumnya lelaki melihat wanita? Hukumnya haram kecuali daripada beberapa perkara berikut. Ada pengecualian. Satu, nak ambil buat isteri. Dua, naik saksi. Dia ada kes mahkamah, kita jadi saksi pada dia, boleh tengok dia. Nah, yang ketiga, urusan perniagaan, bisnes. Kalau tidak, teruk kita pergi beli barang, nampak orang puan jadi toki kedai, pejam mata di luar kedai. Nah, untuk nak berniaga, berurusan perniagaan dibenarkan. Mengajar ilmu pengetahuan macam ni boleh. Tu cikgu-cikgu, asatizah, ustaz-ustaz di sekolah-sekolah, universiti, boleh tengok muka orang perempuan nak murid dia, tak ada masalah. Nah, sama ada guru dia laki-laki atau perempuan, diharuskan pasal jadi tenaga mengajar. Yang kelima, nak buat berubat tu, kita ada buat bini isteri kita, anak-anak cucu kita jumpa doktor tu, sama ada doktor tu laki-laki atau perempuan, harus. Pasal dia nak buat ubat kita, dia boleh belek kita, dia tengok. Nah, bukan jadi pakai dengarnya, tengok tang mana, bengkak lagu mana, luka tara mana, apa benda yang jadi. Nah, harus. Yang keenam, kerana ia hakim, nak memberi hukum di mahkamah, harus tengok apa salah. Ambil 5 minit lagi, dah masuk isyak. Bila dah kita tahu keharusan yang syarak bagi pemilihan berdasar pada kriteria yang selalu kita dengar, tungkahul mar'ah li arba'in tu, kawinlah seorang wanita yang cantik rupawannya. Pasal apa cantik? Islam anjurkan cari wanita bakal isteri kita. Begitu juga sebaliknya, perempuan pun kena tengok juga kawan dia yang lelaki itu segak tak? Mana tahu rabit mulut ke apa ke? Tak. Nah, hidung rempong ke? Nak kena tengok lah. Berdasar pada kecantikan. Cantik ni subjektif, benda yang tak boleh ditimbang dan ukur. Itu cita rasa masing-masing. Sebab Allah bagi akalkan nafsu kat kita, Allah bagi mata tengok-tengok, Allah bagi hati suruh buat apa, pertimbangan, cantik tak cantik, suka tak suka, segak tak segak. Tu nah, lepas itu keturunan li hasabiha. Kita tahu dah dalam agama ni, kalau perempuan tu keturunan gila, laki-laki pun serupa juga. Dia nak jadi suami kita, hendaklah daripada benih yang baik, tidak ada simptom gila tu. Dia gila ni keturunan, tak kena tang anak, kena tang cucu kita. Dia akan, pusingan tu akan sampai juga, akan datang. Sebab tu kita yang nak jadi suami ni kena cari benih wanita yang keturunan bagus. Bagus ni macam-macam kriteria. Nah, ayah dia seorang petani yang berjaya, ayah dia pedagang yang hebat, ayah dia cikgu, ayah dia ustaz, yang baik-baik.
tu maksud istilah baik, pelbagai baik ni. Nah, ayah dia, mak dia, suka tolong orang, dermawan, suka buat kewajipan, itu baik. Nak cari anak tok qadi semua mana ada. Nak tok guru semua mana nak ada. Maksudnya berdasar pada keturunan lihasabiha, dan lima liha kerana kekayaan bakal isteri itu. Itu juga pertimbangan yang pelbagai. Bukan mesti ada duit dalam bank juta tu baru layak. Tapi kalau boleh dapat empat ini, itu yang terbaik. Agama bagus, rupa cantik. Cantik ini tuan-tuan dan puan-puan merukunkan hidup kita. Kita sebagai orang lelaki, bila isteri kita segak, nafsu kita tenang, alhamdulillah. Letih-letih kerja balik tengok perempuan kita make up lawa-lawa, lega, release tension. Nah, itu orang perempuan kena rajin make and up. Ni sasam nikah, baju kerat kedah pun tak pakai. Hak tu kena, kan? Dari segi kebaikan pasangan tu, kekayaan ni terpulang pada nilai masing-masing. Kalau dapat empat-empat tu, subhanallah, cantik, turunan bagus, segak, kaya, alhamdulillah, betul lah kita. Ni kadang-kadang kaya, rupa tak apa nak segak, kadang segak, panggil teruk, kok mana pun dia ada agak sikit sebanyak. Tapi nak cari empat-empat itu memang kena cari betul-betul, bukan aja jumpa ni. Nah, kalau terkumpul empat-empat dasar ni pada seorang perempuan, alhamdulillah, itu yang terbaik. Jadi insya' dah masuk, kita tangguh dulu. Minggu depan kita masuk pula, panjang cerita dia. Nah, sunat memilih perempuan yang dikahwini. InsyaAllah kita sambung minggu depan, bawa tajuk sunat di dalam memilih bakal isteri yang hendak kita kahwini. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.